Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Sebelum tu kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Okey, Alhamdulillah kan kita dah lepas bacaan doa tadi. Okey, hari ni macam hari-hari sebelumnya kan, hari sebelum ni Ustaz akan ceritakan pada hari Rabu ni Ustaz akan cerita pasal apa? Siapa tahu hari Rabu ni Ustaz akan cerita pasal apa? Pasal sirah, iaitu sejarah kan. Ustaz akan cerita sikit pasal sejarah-sejarah Islam yang ada pada zaman dahulu kan. Cerita dia macam ni kan. First kali Ustaz, sebelum Ustaz nak masuk tajuk ni kan, sebelum Ustaz masuk tajuk ni, Ustaz nak tunjuk kamu satu benda. Apa ni? Okey, apa ni? Apa yang kamu faham dengan tulisan? Ditulis apa dia? Khalifah. Okey, bagus. Khalifah ni, apa yang kamu faham tentang khalifah? Bukan yang menyanyi lagu Hampir Mana tu, bukan khalifah. Memang khalifah, bukan Ustaz cerita pasal tu. Khalifah ni apa yang faham? Itu pemimpin. Okey, bagus. Bila kita sebut pasal pemimpin ni dalam dunia Islam kan, dalam dunia Islam ni pemimpin, siapa yang kamu terbayangkan pemimpin dalam dunia Islam? Siapa dia? Bagus, pemimpin Islam lah kan, nama-nama besar kan. Okay. Hari ni Ustaz nak kecilkan sedikit skop. Ustaz nak cerita pasal pemimpin selepas wafatan Nabi Muhammad SAW, iaitu Khulafa Ar-Rasyidin kan. Siapa tahu sini Khulafa Ar-Rasyidin ni? Siapa boleh sebut nama-nama dia? Okey, first kali nama yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kan. Lepas Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Okey, itulah dia punya, orang kata apa, dia punya turutan selepas wafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, semua itu semua dapat faham? Okey, bagus. Okey, kita mulakan dengan khalifah kita yang pertama, iaitu Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Okey. Nama Sayyidina Abu Bakar ni, nama betul ni ialah Abdullah bin Abu Quhafa kan, bin Abi Quhafa. Okey. Okey, kita tahu yang Sayyidina Abu Bakar ni, macam mana cara pelantikan Sayyidina Abu Bakar ni. Okey, ni Ustaz nak cerita sikit. Okey, dengar. First kali kan, selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat berkumpul lah. Para sahabat daripada kaum Muhajirin dan kaum Ansar ni kan berkumpul untuk melantik siapa pengganti Nabi ni kan. Adalah kaum daripada kaum Ansar ni, dia ada calon dia. Kaum Ansar ni rasa dia orang lebih layak untuk melantik pengganti Nabi daripada kaum Ansar kan. Maka setelah berbeza pendapat kan, ada khilaf dalam sahabat, ada yang ni, maka time tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni, dia mengeluarkan satu hadis Nabi SAW yang di mana yang maksudnya di mana ketua itu mestilah daripada kaum Quraisy kan. Kat situlah maka bangunlah Zaid bin Harithah ni, dia bangun, dia tanya, semasa kewafatan Nabi Muhammad, semasa Nabi Muhammad SAW sakit kan, siapa yang menjadi imam? Semua sini memang tak ada orang lain lah, memang yang jadi imam semestinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kan. Maka kat situ, lepas itu para sahabat ni dia dah dengar hadis Nabi kan, hadis Nabi yang dulu. So maka dia orang pun berbai'ah lah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kan.
maka perintahlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni tak lama kan. Okey, selepas itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni meninggal dunia kan. Sebelum meninggal dunia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni kan, sebelum meninggal dunia dia dah panggil Sayyidina Umar kan. Sebab Sayyidina Umar ni kan, sebelum Sayyidina Umar ni dilantik, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia orang kata apa? Dia mewasiatkan jawatan khalifah ni kepada Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Di mana sebelum Sayyidina Abu Bakar ni menghembuskan nafas yang terakhir ni, dia ada pesan satu dekat Sayyidina Umar ni. Di mana pesan ni berbunyi kan, Umar Al-Khattab, kamu ada tanggungjawab kepada Tuhan kamu di waktu siang dan tanggungjawab kepada Tuhan kamu di waktu malam kan. Kat sini apa yang Sayyidina Abu Bakar nak sebut iaitu pasal solat kan. Betapa orang kata pun betapa pentingnya solat bagi mereka ni, sampai yalah kita tahu kan Sayyidina Umar kot. Sayyidina Umar ni bukannya orang-orang macam kita ni orang kata apa, logik lah kan kalau nak sebut Afzal solat dengan 3 kan, macam tu normal lah kan. Macam kita ni kan, ini Sayyidina Umar Khattab ni kot. Sedangkan Nabi pernah bersabda, andainya kalau ada Nabi lain selepas aku, maka Sayyidina Umar itulah Nabinya kan. Sampai ke tahap itu sekali. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap mementingkan betapa pentingnya solat itu sendiri kan. Okey, Sayyidina Umar Khattab ni diwasiatkan dilantik daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Maka perintahlah Sayyidina Umar ni selama 10 tahun. Okey, banyaklah semangat dia kan. Itu nanti kita cerita. Lepas tu Sayyidina Umar ni dibunuh oleh seorang kaum Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah kan. Tak tahu lah dia di mana tikam Sayyidina Umar Khattab ni waktu sembahyang kan. Tengok betapa orang kafir ni betapa dengkinya dengan Sayyidina Umar ni kan. Okey, lepas kematian Sayyidina Umar Khattab ni, maka lantiklah Sayyidina Osman kan. Maka para sahabat berkumpul balik, para sahabat lantik Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala kan. Maka Sayyidina Umar bin Affan memerintahlah kan negara Islam pada waktu itu kan. Lepas tu dalam perintah kan, dia Sayyidina Osman ni dia ada 2 fasa tak. Dia para ulama dibahagikan kepada 2 fasa, iaitu fasa pertama fasa yang tenang, yang kedua itu fasa yang penuh dengan fitnah kan. Zaman Sayyidina Osman inilah zaman bermulanya zaman fitnah kan. Memang itu fitnah, ya Allah ya Rabbi, memang teruklah kan. Okey, Sayyidina Osman ni dibunuh oleh tak tahu siapa dia bang. Memang dibunuh oleh kaum munafik. Memang tak tahulah siapa yang membunuh Sayyidina Osman bin Affan kan. Okey, selepas kematian Sayyidina Osman bin Affan ni kan, maka tentu kerajaan Islam ni dah jadi macam huru-hara lah kan. Siapa nak berganti ni? Dah tak nak berganti. Kita macam contoh macam kerajaan Malaysia ni tak ada pengganti, tak ada Perdana Menteri, tak ada ketua. Kita pun akan jadi macam huru-hara kan. Macam tu lah zaman tu. Maka lepas itu, maka ramai sahabat ni pun berkumpul mencari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bai'ah Sayyidina Ali kan. Mula-mula Sayyidina Ali tak mau kan. Sayyidina tolak, last sekali Sayyidina Ali menerima kan jawatan khalifah tu dalam keadaan suasana negara yang sangat-sangat orang kata huru-hara lah pada ketika itu. Okey, itulah dia punya pengenalan kan. First kali pengenalan tentang macam mana cara pelantikannya para khulafa ar-rasyidin ni kan. Okey, semua faham kat situ Okey, kan semua dah faham kan apa yang kita masukkan dengan pengenalan tadi. Okey, hari ni kita nak mulakan dengan apa yang Ustaz dah melekat kat belakang dekat papan hijau ni kan. Papan hijau ni Ustaz dah melekatkan dah. Okey, ini ialah nota-nota ringkas untuk kamu semua faham lah. Okey, first kali kita masuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kan. Yang pertama kali nama dia ialah Ustaz sebut dia Abdullah bin Abi Quhafah kan. Nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Dia meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah kan. Itu okey, semangat dia yang pertama sekali, yang paling besar sekali semangat ni ialah menghapuskan golongan Ar-Riddah, golongan Murtad dengan golongan Nabi palsu kan. Ini zaman ni memang zaman yang paling famous sekali ni. 3 golongan ni lah. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, maka puak-puak ni muncul lah macam orang kata banyak sekali. Nabi palsu naik banyak, yang ramai yang murtad pun banyak kan. Zaman-zaman Sayyidina Abu Bakar ni ramai lah.
macam Nabi palsu yang famous sekali kita pernah dengar ialah Musailamah Al-Kazzab kan. Dia mengaku Nabi lah. Adalah banyak riwayat-riwayat yang tentang ini, tapi Ustaz lama masuk yang tu sebab Ustaz cerita boleh sumbangan je saya. Okey. Golongan Al-Riddah ni iaitu golongan yang tak mau nak bayar zakat kan. Yang menterkah kepala ni kata zakat ni nak bayar apa? Nabi dah wafat kan. Kalau ni bayar itu zakat ni untuk Nabi. Macam tu lah dia punya pemikiran ni kan. Betapa jahilnya orang macam tu kan. So memang Sayyidina Abu Bakar ni dia tak bagi can lah. Memang hang tolak rukun Islam. Silap banyak kan. Mendapat lah. Itulah dia punya pegangan kan. Memang Sayyidina Abu Bakar dia pernah cakap, kalau zakat itu tali pegang unta sekalipun, kalau dia tak bayar aku akan perang, aku akan bunuh dia kalau dia tak mau bayar. Okay. Macam tu sekali prinsip tegas dan tak tegasnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni kan. Okey, yang kedua ni ialah membebaskan negeri di bawah cengkaman Rom dan Parsi kan. Kita tahu yang bebaskan daripada Rom dengan Parsi ni, kita bisa dengar itu Sayyidina Umar kan. Sayyidina Umar yang buka banyak negeri, tapi yang pada awalnya dimulakan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah dia hantar tentera Islam ni kan. Cuma time kemenangan dia tu banyak kemenangan time zaman Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Tapi permulaan daripada peperangan ni dimulakan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kan. Iaitu dia punya the best commander lah. Dia punya komander kesayangan dia iaitu Khalid Al-Walid kan. Itu yang ketiga ni, mengumpulkan tulisan Al-Quran kan. Zaman-zaman Sayyidina Abu Bakar ni, zaman-zaman ni kan, dia dah start kumpul buku lembaran-lembaran Quran kan. Sebab ialah zaman-zaman Sayyidina Abu Bakar ni, orang kata apa, para sahabat ni kebanyakan dah banyak yang dah meninggal dunia kan. So dan ni dia ambil inisiatif untuk kumpulkan yang mana ada, dia kumpul, dia tak mau bagi Al-Quran tu hilang kan. Okay. Kedua, kita masuk kepada sahabat yang kedua iaitu Khalifah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kan. Nama dia ialah Umar bin Al-Khattab bin Naufal kan. Macam nama ustaz kan, bin Naufal, tapi bukan dia. Yang kedua, dia meninggal pada tahun 23 Hijrah, iaitu dia menjadi khalifah selama 10 tahun kan. Apa sumbangan dia? Sayyidina Umar ni kita tahulah sumbangan paling banyak sekali kan. Paling banyak sekali sumbangan Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Yang pertama sekali mengemaskan pentadbiran Majlis Syura kan. Dia memang zaman dah orang kata dah ramai kan. Dan umat Islam dah banyak, dia dah kemaskan kan Majlis Syura macam mana nak handle. Yelah, orang kata apa, Islam ni berkembang sampai ke Rom, ke Parsi kan. Dia tak boleh menggunakan orang kata apa, sistem yang lama, iaitu sistem yang kecil saja kan. Jadi sebab kerajaan Islam dah besar, jadi dia kena ambil inisiatif untuk mempermajukan kan. Yang kedua ialah menyusun semula hukum kanun tanah negara kan. Ya, negara Islam dah besar, dah orang kata apa, dah sampai ke Palestin, sampai ke apa semua. Dia kena susun balik macam mana hukum tanah kan. Lepas tu yang ketiga, menubuhkan jabatan ketenteraan kan. Tentera Islam tadi orang kata apa, memang dah banyak lah. Tentera Islam tadi memang dah besar lah kan. Yelah, dah boleh tawan Rom, dah boleh tawan Parsi kan. Memang tentera Islam tadi memang tentera yang sangat besar kan. Lepas tu dia memperkenalkan takwim hijrah kan. Kalender hijrah yang kita guna sekarang ni itu dimulakan pada tahun pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Seterusnya menubuhkan pasukan polis dan tentera kan. Dia ada buat satu jabatan ni untuk polis, untuk jaga ketenteraman, dan tentera ni untuk berperang. Macam itulah tentera laut juga diwujudkan pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Seterusnya membahagikan pentadbiran negara kepada beberapa wilayah kan. Dan Islam dah besar, so Sayyidina Umar Al-Khattab ni dilantik gubernur-gubernur dia. Macam kita tahu gubernur dia di Yaman iaitu Muaz bin Jabal kan. Itulah banyaklah gubernur dia. Ada gubernur di Syam, ada gubernur di Rom kan. Banyak sangat gubernur-gubernur yang ada pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu Islam dah berkembang luas. Okey. Seterusnya kita masuk kepada
Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu kan. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan ni, nama Sayyidina Uthman bin Affan ni ialah Uthman bin Affan bin Abu Al-As kan, itu nama dia. Dia meninggal dunia pada tahun 35 Hijrah kan. Sumbangan Sayyidina Uthman bin Affan ni yang pertama sekali sumbangan dia kan, menggunakan harta dan kekayaan untuk negara kan. First kali kita tahu yang Sayyidina Uthman bin Affan ni bukan orang biasa-biasa lah. Dia memang, Sayyidina Uthman ni dia orang yang sangat kaya kan. Sayyidina Uthman ni dia bukan orang yang dia peniaga, so harta dia sangat banyak, tapi dia gunakan harta dia tu untuk kebajikan rakyat, untuk negara kan pada ketika itu. Yang kedua, mengumpul dan membukukan Al-Quran, iaitu dikenali sebagai resam Uthmaniyah. Kita guna sekarang ni resam Uthmani ni dimulakan pada pemerintahan zaman Sayyidina Uthman bin Affan kan. Seterusnya, membuatkan pasukan tentera darat dan laut kan. Yalah, dan zaman Sayyidina Umar tu dah luas dah. Terus zaman Sayyidina Uthman ni, kata apa, dia nak kukuhkan lagi ketenteraan tu kan. Yalah, umat Islam makin banyak kan, maka negara Islam makin kuat. So musuh-musuh Islam pun dia akan diamah kan. Dia akan nak cuba untuk menghancurkan Islam juga. So zaman Sayyidina Uthman ni lah, dia memkuatkan lagi tentera darat dengan tentera laut kan. Itulah dia. Sayyidina Uthman ni, dia memang zaman first dia memang sangat clean dia pemerintahan ni kan. Dan zaman fasa kedua, fasa yang penuh fitnah ni, banyaklah muncul fitnah di mana dia katakan dan Sayyidina Uthman ni gunakan duit kerajaan kan, bagi kat kroni-kroni kat keluarga dia, waktu lantik ahli keluarga dia kan. Banyaklah golongan-golongan munafik ni, dia orang tu dia buat fitnah lah, nak menjatuhkan Sayyidina Uthman. Maka dah ramai orang percaya kan fitnah tu. Maksudnya golongan-golongan munafik ni dia buat satu gerakan. Dia banding gerakan ni, ramai bismum Sayyidina Uthman ni nak orang kata apa, nak minta ke apa, keadilan lah kan. Macam Sayyidina Uthman ni kejam lah kan pada lantik ahli keluarga dia. Maka dalam kekalutan tu lah kan, kalau dia berkepung rumah Sayyidina Uthman ni, dia berkepung lama lah, dia juga ada kepung. Maka dalam cara tiba-tiba ada orang masuk bunuh Sayyidina Uthman. Tak tahu lah apa dia kan, pakai topeng, ada orang masuk bunuh Sayyidina Uthman. Maka Sayyidina Uthman pun meninggal dunia kan. Selepas Sayyidina Uthman ni meninggal dunia, maka kecoh lah kan, Madinah tu kecoh lah, memang kecoh gila. Sebab meninggal dunia Sayyidina Uthman tu, okey, dah khalifah pun, contoh macam kita lah, Perdana Menteri kita ada bunuh, okay, siapa nak jadi Perdana Menteri semua ni kan. Zaman dulu dia tak macam zaman sekarang ni. Zaman sekarang ni orang berebut nak jadi Perdana Menteri. Zaman dulu orang tolak. Tak mau jadi khalifah, banyak tanggungjawab dia. Zaman sekarang ni, orang kata apa, Perdana Menteri ni berebut lah, bakal Perdana Menteri lah. Banyak berebut nak jadi Perdana Menteri kan. Maka zaman kalau tu, para sahabat ni dia pergi cari Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali tak mau lah dan tu kan. Dia tak mau, dia tahu yang tanggungjawab ni sangat besar, dia tak mau. Tapi para sahabat memujuk Sayyidina Ali, sebab tak ada orang lain dah yang lebih layak daripada Sayyidina Ali untuk menjadi khalifah kan. Sayyidina Ali ni dia tak lama jadi khalifah, itu pada tahun 5 tahun saja kan. Ada kata 4 tahun lebih. Sebab Sayyidina Uthman bin Affan 35 Hijrah, Sayyidina Ali pada tahun 40 Hijrah dia meninggal dunia kan. Okey, Sayyidina Ali ni kan, time dia meninggal dunia tu, dia dibunuh oleh kaum pelampau yang di mana dan ada zaman Sayyidina Uthman bin Affan ni, iaitu sepupu kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan kan. Dua-dua ni sahabat kan, tapi dia ada orang kata apa, time tu zaman fitnah kan. Kita sebagai orang kata apa, kita kena ingat yang zaman fitnah ni, macam mana sekalipun dia orang ni ialah sahabat kan. Kita kena jaga kita punya adab. Dia orang ni sahabat macam mana pun. Allah dah apa, dalam nama mereka sendiri yang belakang tu ada nama apa, radhiyallahu taala anhu kan, mana Allah meridai mereka. So kita sebagai orang kata pun umat yang biasa ni kan, bukan sekadar ada sahabat ni, dia tak boleh nak cakap Muawiyah macam ni lah kan, Sayyidina Ali ni tak boleh macam tu. Kita ada adab kita dengan sahabat kan. Maybe mereka ada perbezaan pandangan kan, itu ialah normal lah kan.
Okay, Sayyidina Osman ni ialah orang kata apa, sepupu kepada Muawiyah kan, sepupu kepada Muawiyah. So Sayyidina Ali ni dia jadi khalifah ni dan zaman orang kata zaman tengah serabut kan. Bukan Sayyidina Ali tak mau cari siapa membunuh Sayyidina Osman ni, tapi Sayyidina Ali tak ada nak cari kan. Dia tengah nak kalu pasal negara lagi, nak pimpin pasal apa, pasal kerajaan Islam yang sangat besar kan. Rom, Parsi semua dia tengah nak pimpin tu, dengan masa sama nak cari pembunuh Sayyidina Osman kan. Memang tak sempat lah. Maka Sayyidina Muawiyah dia rasa macam Sayyidina Ali ni tak mau nak tuntut bela dengan apa kematian Sayyidina Osman ni. Maka adalah berlaku peperangan, ada berlaku pergaduhan kan. Malah dalam zaman Sayyidina Ali juga ada juga berlaku peperangan, iaitu dikenali sebagai peperangan Jamal kan, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatina Aisyah kan radhiyallahu taala anhu kan, iaitu isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Itulah. Itu sejarah ringkasnya. Yang ustaz boleh ringkas, kalau ustaz nak cerita panjang orang itu susah lah kan. Okay, nama dia ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim kan. Itu meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Sumbangan dia yang pertama ialah menerima jawatan khalifah ni semasa negara tengah bergolak. Itulah orang kata sumbangan yang paling besar sekali Sayyidina Ali. Dan zaman tengah bergolak ni dia sangguplah diterima dia punya jawatan khalifah itu kan. Okey, ini semua okey, faham sampai sini? Okey kan, semua dah terang sekian, dah semua dah dapat lah. Okey, so okey, kita masuk kepada kesan positif kepimpinan Khulafa Ar-Rasyidin kan. Apa kesan-kesan positif dah? First kali, kesan yang positif yang pertama ialah memang kesan positif yang pertama ni, corak kepimpinan khalifah ni itu bercorakkan yang mendaulatkan syariat Islam. Kita ulahkan sahabat tu kan, mendaulatkan syariat Islam. Dia betul-betul mengesakan Allah, betul-betul menggunakan syariat Allah dalam semua perkara. Iaitu seterusnya ekonomi kan, ekonomi pada zaman itu juga turut stabil kan. Memang kita tak dengar lah ada inflasi ke waktu dulu kan, tak ada inflasi. Di mana ekonomi kalau ikut Islam, ikut Al-Quran ni, maka ekonomi pun juga akan stabil. Yang seterusnya, rakyat diberikan layanan yang adil kan. Ada banyak riwayat yang di mana kan, seperti riwayat yang famous sekali kita dengar yang Sayyidina Umar Al-Khattab ni kan. Sayyidina Umar Al-Khattab dia tentu dia berjalan kan, berjalan seorang-seorang, berjalan tengah-tengah malam, dia jumpa satu keluarga kan. Cerita ni famous lah, semua orang dah dengar kan. Dia berjalan, dia jumpa satu keluarga di mana dengar anak-anak teriak kan. Anak-anak tu dia teriak kan. Lepas tu dia tengok mak dia pun tengah masak kan. Lepas tu dia ketuk pintu tengok. Dia tanya sebab apa teriak kan. Lepas tu mak tu tunjuk lah dalam periuk kan. So periuk rupanya mak dia tengah nak masak untuk anak dia sebab lapar sangat-sangat kan. Tapi apa yang dimasakkan dalam periuk tu ialah batu saja kan, di mana untuk memastikan anak-anak dia tu tidur dulu sementara nak tunggu makan. Betapa susahnya kan keluarga tu. Maka Sayyidina Umar pun time tu rasa kesal dalam diri dia sebab dia tak sangka ada juga penduduk yang tak dapat bantuan daripada dia ni kan. Maka makcik tu pun marah kepada Amirul Mukminin kan. Dia tak tahu, makcik tu tak tahu yang pi kat dia tu ialah Amirul Mukminin kan, Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi makcik tu marah kan, apalah pemimpin ni buat kan, dia tak tahu kan kami tengah lapar ni kan, nanti jenuh dia menjawab kepada Allah SWT. Sayyidina Umar pun rasa sangat-sangat terasa lah. Dia balik, dia tak cakap banyak, dia balik, dia pergi dekat Baitul Mal, dia ambil makanan, dia bawa ke makcik tu. Dalam perjalanan dia nak bawa tu kan, dia jumpa dengan pembantu dia. Ada kan pembantu dia iaitu Aslam kan, ada riwayat kata Aslam. Dia kata, ya Amirul Mukminin, kamu nak ke mana kan malam-malam ni? Kenapa tak hantar esok je kan? Lepas tu Sayyidina Umar dengar, dia tak cakap banyak, dia marah Aslam ni. Dia kata, kamu yakin ke aku boleh lagi hidup untuk esok kan? Mana aku boleh memastikan dia orang ni dapat bantuan daripada aku selama ni. Aku tak mampu nak bagi bantuan, aku tak tahu. Kamu yakin ke aku boleh hidup esok? Kalau aku dah mati esok, macam mana aku nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Macam tu sekali dia punya prinsip tu. Memang kata apa, beza lah dengan kita ni orang kata macam alah tu esok lah kan, esok lah bantuan main kan, let lah kan, malam ni tidur dulu. Dia tak, orang itu beza lah kita dengan para sahabat ni kan. Dan itu seterusnya ialah pertahanan
mempertahankan negara dia bersama musuhkan. Memang orang kata apa, Islam time tu nak, Islam ni dia bukan saja kuat tak, dia boleh apa kata apa, dia boleh tawan negara tu kan, dia boleh tawan Rom, tawan Parsi semua, tapi dia juga kuat itu di mana nak membenteng negara dia kan. Dia memang Islam ni bukan saja kuat menyerang, tapi Islam juga kuat mempertahankan negara kan. Kita tak dengar je negeri-negeri Islam ni jatuh dan kepada kaum kafir pada zaman pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin kan. Seterusnya kebajikan golongan fakir dan miskin ni juga diutamakan kan. Itulah dia punya kesan positif daripada pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin. Okey, seterusnya kita masuk kepada akibat membelakangkan kepimpinan Khulafa ar-Rasyidin kan. Apa akibat dia kan? Sini siapa tahu apakah akibat yang berlaku kalau kita tolak kepimpinan Khalifah Khulafa ar-Rasyidin kan. First kali, akibat dia yang pertama, first kali ialah ketua negara ni akan dilantik secara warisan kan. Kita dah tak ikut dah Majlis Syura, kita dah tak sepakat dah macam mana nak melantik pemimpin, tapi kita ikut sebagai warisan kan. Macam yang berlaku pada zaman kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah kan. Banyaklah kan terjadinya secara warisan ni daripada bapa ke anak ke cucu ke semua itulah. Seterusnya negara Islam akan terdedah dengan fitnah dan peperangan sesama sendiri kan. Kita dah tak sepakat ni, secara dia akan mendatangkan fitnah lah. Dia akan macam okey, aku rasa yang jawatan ni layak untuk Bani ni kan, Bani ni rasa jawatan ni layak untuk Bani ni, maka akan berlakulah peperangan kan. Seterusnya orang munafik akan mengambil kesempatan untuk memecah belahkan umat Islam kan. Tak kira orang kafir, orang munafik ni memang dia tak boleh duduk diam tengok Islam ni berkembang sampailah ke sekarang ini kan. Yang seterusnya timbul perpecahan aliran pemikiran yang memberi kesan kan kepada pemerintahan sesebuah negara itu kan. Maka dia dah semua tak, orang kata semua tak sepakat kan, benda tak sepakat kan. So dia akan timbul perpecahan lah kan. Yang ini akan ada pecahan macam ni, pemikiran macam ni, ini kena pemikiran macam ni. Macam sekarang pun dah timbul kan banyak pecahan aliran pemikiran ni kan. Macam sekarang ni ada apa, pemikiran orang kata apa, banyaklah ada yang pemikiran dia lebih kepada orang kata apa, dia nak, dia tak penting agama sangat. Agama ni macam, agama ni untuk semayang macam tu dah lah kan. Untuk pemerintahan ekonomi ni agama ni tak payahlah ikut Islam sangat. Ada juga kan, seperti sekarang ni ada juga pemikiran yang semacam itu kan. Okay, semua sini semua okey tak kan? Okey, boleh faham lagi tak kan? Semua dah macam tak boleh lah okey lagi kan. Okey, sebab ini pun masa kita sekarang ni pun dah nak habis dah kelas kita kan? So jangan risau, hari ni ustaz boleh awal kan. Hari ni sebab lagi ada mesyuarat PBG. So hari ni kelas kita memang dia akan tolak masa 5 minit lah. So kita akan kita akan cuba habis kelas kita dengan awal kan. So kamu semua jangan risau sebelum nak kan. Okey, ustaz ada satu soalan nak bagi tahu semua. Siapa boleh jawab, ustaz akan bagi hadiah. Nak tengok apa hadiah dia? Okey, ni ustaz dah bawa makanan ni bagi hadiah. Siapa yang boleh jawab, ustaz bagi hadiah kan. Ustaz ada 2. Siapa boleh jawab dapat hadiah lah. Okey. First kali ustaz nak tanya kamu, siapakah pemimpin Khulafa ar-Rasyidin? Siapakah yang mula usahakan untuk berperang dengan tentera Rom dan Parsi? Okey, apa dia? Semua boleh jawab, apa boleh jawab? Boleh? Okey, yang belakang tu apa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, bagus. Kamu faham. Okey, seterusnya ustaz ada 2 soalan sebab ustaz pun bawa 2 je sekarang ni. Yang lain dah habis dah. Okey, seterusnya ustaz ada soalan. Okey, siapakah pemimpin kan yang memulakan orang kata apa, pengumpulan Al-Quran kan, dikumpul mushaf-mushaf Al-Quran dan menjadikannya sebagai satu resam kan? Siapa dia? Apa tahu sini? Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Okey, bagus. Okey, kamu semua sebelum balik lagi boleh main biar hadiah dekat ustaz. Okey. Siapa dia? Amir dengan Nuri Syarudin. Okey, bagus. Lagi kamu sebelum balik tunggu tau, ambil hadiah ni dulu. Okey.
Okey, maka kat situlah semua faham kan daripada apa yang kita belajar hari ini kan. Kita tak boleh nak ada kelas lama lagi sebab lagi dia mesyuarat VBG. Kita tak boleh ada lama. So, okey, kesimpulan dekat sini kan. Kesimpulan dekat sini Ustaz nak jelaskan kepada kamu semua antara gambar semua apa khulafa Rasyidin ni macam mana sekalipun dia orang akan berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah kan. Okey, macam itulah juga sekarang ni kalau kita nak pemerintahan satu negara itu maju kan, berkembang semua, kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kan. Itu ialah point dia. Untuk apa sekalipun masalah dalam dunia ni kan, kita ada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan kita. Betapa pentingnya kan. Kita biarlah orang nak kata kan, apa ni nak ikut Al-Quran Sunnah itu dah turun apa 1400 tahun yang dulu kan, sekarang ni dah maju tak boleh nak ikut ni apa semua. Itu biarkan, itu fahaman dia orang yang sesat. Kita sebagai orang Islam ni kena apa? Kita kena yakin yang Al-Quran dan Sunnah ni kan adalah satu panduan yang memang sabda Nabi SAW juga mengatakan, Nabi, aku tinggalkan kamu kan dua perkara ini, nescaya kamu tidak akan sesat kan. Itulah dia punya maksud hadis tu kan. Maksudnya Nabi dah tinggalkan kita dah Al-Quran dan Sunnah ni untuk jadi panduan kita kan. Tak kira lah untuk panduan kita, tak kira dari segi apa pun, panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah kan. Kita kena pegang itu sebagai panduan kita kan. Itu semua memang betapa pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah ni dalam kehidupan kita. Okey, semua ini faham ya? Okey. So siapa ada soalan lagi kat sini? Tak ada dah kan. Semua muka nak balik ni kan. Semua muka dah macam tak sabar nak galah siap dah ni. Okey, tak apalah macam tu. Kalau itu kita akhiri kelas kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas kan. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat